إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فينا حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. أما بعد، أحبائي أعزني الله وإياكم جميعا، أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبعد. Pertama sekali, maaf dipinta dari semua dan kepada mereka yang mengikuti kelas pengajian secara online, kerana ana tadi stuck di dalam traffic accident. Bukan ana accident, Alhamdulillah. Namun ada causeway link bus dengan lori yang membawa worker, di mana accident tersebut telah menghalang lebih kurang 2 hingga 3 lane yang menyebabkan a massive congestion. Nah, jadi Alhamdulillah sama-sama kita bersabar dan biiznillah ta'ala kita minta daripada Allah Azza wa Jal agar detik-detik penantian untuk sebuah kajian ilmiah, untuk sebuah majlis ilm adalah berpahalakan majlis ilm juga. Nah, kerana kalau kata kita antara satu solat dengan satu solat yang lain, seseorang yang menunggu antara satu solat dengan satu solat yang lain, dia tu masih dalam keadaan solat, masih dalam keadaan mendapat pahala solat. Jadi kalau antum tunggu dari maghrib sampai isyak, tunggu solat, itu adalah dapat pahala bagaikan sedang solat juga. Maka kita minta agar detik-detik penantian menanti majlis ilm adalah pahalanya diisi dengan pahala majlis ilm juga. Kerana niat kita adalah untuk menuntut ilmu. Dan ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka ianya adalah wajib. Sebab itu, jikalau seseorang itu berniat untuk mempelajari Al-Quran, lantas kemudian dia mempelajari bahasa Arab, dan bila mana dia mempelajari bahasa Arab, dia bermula daripada alif bata, it doesn't matter. Tak apa kalau kena mula dengan alif bata pun. Kerana apa? Bila mana kita mula dengan alif bata tu, kita sudah dianggap sedang mempelajari Al-Quran. Kerana untuk memahami Al-Quran memerlukan bahasa Arab, dan kita sengaja belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, dan kita mula dari alif bata, dari detik kita mula belajar alif bata, kita sedang mempelajari Al-Quran dan dapat pahala belajar Al-Quran. Walaupun ianya alif bata. Belum masuk tafsir lagi. Belum masuk tafsir, baru belajar alif bata. Maka marilah sama-sama kita mengejar redha Allah Azza wa Jalla. Naam. Fa ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an, tanpa berlengah masa insya-Allah, kerana kita pun berkesuntukan masa, kita lanjutkan pembahasan kita apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala, iaitu poin nombor 3. Di mana di sini Syekh Abu Bakar mula untuk mendaftarkan, iaitu to list down a list of sahabah, berikut dengan sedikit daripada fadilat sahabat-sahabat tersebut. Pastinya kita tak dapat nak sebutkan
setiap fadilat daripada setiap sahabat, kerana sahabat itu beratus ribu jumlah mereka. Nah, jumlah mereka begitu ramai sekali. Maka tidak memungkinkan untuk kita menyebutkan fadilat bagi setiap. Namun, mala yudrakul kul, la yutrakul kul. Ni ada kaedah usul fiqh yang patut untuk sama-sama kita amati. Ada sebuah kaedah yang mengatakan ma la yudrakul kul la yutrakul la yutrakul kul. Ma la yudrakul kul la yutrakul kul. Nah, apa makna sebalik dari kaedah ni? Apa makna sebalik daripada formula, atau dalam bahasa Inggerisnya mereka panggil legal maxim. Nah, apa kaedah usul fiqh ni dipanggil dengan legal maxims. Mala yudrakul kul, apa yang tidak dapat diperolehi kesemuanya, apa yang tak mampu untuk nak didapatkan semuanya, mala yudrak daripada kalimat adraka yudriku, iaitu mendapatkan, la yutrakul kul, janganlah ditinggalkan semuanya. Apa yang tak dapat nak digapai dan dicapai semuanya, janganlah pula ditinggalkan semuanya. Jadi maksudnya apa tahu? Istilah kita orang masyarakat Melayu alang-alang. Kan? Jangan diamalkan dalam agama. Istilah alang-alang ni jangan diamalkan agama. Alamak, alang-alang dah waktu solat pun dah nak habis kan? Tak payah solat sudahlah. Jangan. Nah. Baik lambat solat daripada langsung tak solat. Sebab tu, mala yudrakul kul, apa yang tak mampu untuk didapati semuanya, iaitu sebaiknya awal waktulah kan. La yutrakul kul, jangan pula ditinggalkan semuanya. Jadi kalau misalan kata lambat datang ke majlis ilmu, antum pergi ke majlis ilmu para asatiza di Singapura, maka antum hadir dan antum tahu masa pun tinggal, paling tinggal 20 minit, tinggal 15 minit. Dapat pun mungkin seciput. Kan? Dapat pun sedikit misalnya. It's okay. It's okay. Pasal apa yang tak didapati semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Antum tak tahu, antum datang 20 minit, keberkatan ilmu yang Allah kurniakan pada antum, boleh jadi lebih daripada orang yang duduk 1 jam setengah, 2 jam. You never know. Orang duduk 1 jam setengah, 2 jam, boleh jadi dia faham 50%, 60%, 70%. You never know. Antum datang 20%, Allah kurniakan ilham pada antum untuk faham. Antum dapat 100% from that 20 minutes. Compared to someone who sat for 2 hours tapi dapat 50%. So you never know. And jangan pernah tertinggal barakatu majlis ilm. Kerana keberkatan daripada majlis ilmu adalah rawdatun min riyadil jannah. Dia adalah merupakan taman syurga. Kalau nak cari syurga kat dunia, duduk di majlis ilmu. Maka kita duduk di taman syurga. Antum compare lah dengan Gardens by the Bay ke, atau mana park yang ada pun kan, duduk dekat taman yang ada. Takkan sama, walaupun kita kat sini panas ke kan, suffocated ke, anak tak akan, gantikan this moment dengan hanya untuk duduk kat Gardens by the Bay, enjoying the view and the breeze and, never will. Takkan tukar dengan something yang even more luxurious. Pasal benda tu akan fana, akan sirna, akan hilang. Tapi pahala tak hilang. Nah, mana lagi penting? Short term investment atau long term investment? Long term. Nah, sebab tu Nabi SAW, perkara ni anak pernah sebutkan Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu ketika diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi
sedekah. Keluar memberi sedekah. Okey, beri infak. Maka Aisyah pun bawa apa yang diperintahkan. Dia pun pergilah ke rumah-rumah yang telah diperintahkan oleh Nabi. Kemudian balik. Kemudian update Nabi. Ya Rasulullah, dah. Semua tu dah habis bagi. Tinggal yang ada untuk yang kat rumah ni je. Tinggal apa yang memang untuk yang ada untuk kita. So, istilahnya yang digunakan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah yang itu dah habis, yang tinggal ni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbetulkan Aisyah. Ya Aisyah, bahkan yang akan kekal tinggal bersama kita adalah yang itu, sedangkan yang ini akan pergi. Yang akan kekal adalah pahala yang mengalir daripada apa yang diinfakkan, sedangkan apa yang dimakan sendiri itu, ini yang akan pergi. Dia akan jadi wastage je, masuk sewage. Nah, makan, qada hajat, habis. Kecuali kalau memang seorang suami itu nafkah keluarga dia, itu pun adalah merupakan sedekah lah. Tapi apa yang nak diumpamakan oleh Nabi sekarang adalah, ya Aisyah, bahkan itulah yang akan kekal. Sedangkan yang ini yang akan pergi. Yang kau cakap ini yang tinggal. Ini yang akan pergi. Itu yang kekal sebenarnya. Bukan itu yang pergi. Bukan itu yang habis. Nampak? Kita perasan tak benda ni? Nah. So, antum makan swap your time untuk lepak kat Gardens by the Bay. Makan sate kat sana mungkin. Kan? Sate by the Bay. Atau duduk kat sini. Tentunya. Dan mana-mana majlis ilmu yang ada. Itu yang kita patut tanamkan dalam diri kita. Dan ana dapat, Masya Allah, Tabarakallah, sebuah highlight daripada salah seorang jemaah kita. Ramai budak-budak. Kan? Ramai budak-budak. Katanya, nampak macam budak-budak lagi ramai dari yang dewasa. Nah, nampak macam budak-budak yang lagi ramai daripada yang dewasa. Tak apa, bagus. Alhamdulillah. Kita tanamkan dalam sanubari mereka suka untuk duduk majlis ilmu. Karena apa? Karena nanti bila mana mereka besar, paling tidak mereka tak merasa janggal. Tak merasa kekok. Pasal nak duduk 1-2 jam kadang berlengas juga. Kan? So kalau dah besar, baru nak suruh duduk, kadang liat. Tak tahan duduk, kejap dia position gini, kejap dia position gini. Kan? Ini Ana share je. Ana share je. Kalau dekat pondok Ana yang Ana belajar dulu, tak boleh sandar kat tembok. Yang Ana share je. Bukan Ana nak cakap apa. Bukan Ana nak cakap apa. Tapi dekat pondok, kan, masjid tu besar tau. Tembok dia semua. Tapi siapa yang duduk, walaupun membelakangi tembok, tak boleh sandar dekat tembok. Kena duduk depan. Kena ada gap. You cannot be too comfortable sedang mana menuntut ilmu. Kerana nanti leka. Show too comfy, you know. Kita kira istilahnya menuntut ilmu tu tak kisah kalau bersusah payah. Berpeluh ke, berlengas ke apa ke, tak kisah. Nah. Dan memang majlis ilmu para ulama yang terdahulu, Masya-Allah, Tabarakallah. Jauh nun, panjang jauh ke sana. Duduk penuh. Beribu-ribu. Kita dekat Masjid Nabawi, bila pergi ke Masjid Nabawi untuk menghadiri majlis ilmu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafizahullah Ta'ala, padahal kelasnya lepas maghrib. Tapi lepas asar tu, dah datang, dah berebut cop tempat tu. Letaklah sejadah ke, letak buku ke, letak beg ke, letak apa ke. Padahal kelas lepas maghrib. Tapi lepas asar orang dah cop tempat dah. Pasal nak lebih dekat. Nah. Fa ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah mengatakan, mempunyai pandangan bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama daripada kalangan para sahabat yang lainnya. Sedangkan para sahabat yang memiliki keutamaan berikutnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu an, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nah. Jadi ini adalah merupakan sebuah ijma', iaitu konsensus. Yang terbaik
di kalangan umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Dari kalangan umat ini. Kerana kemarin Ana dah tanya soalan. Kalau antum ada mungkin yang tak hadir kelas kemarin, siapakah manusia yang paling afdal setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang terjawab Abu Bakar. Sedangkan manusia yang termulia, terafdal, paling virtuous setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para rasul dan para nabi. Bukan Abu Bakar. Naam. And led by ulul azmi dulu. Ada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Itu ulul azmi. Kemudian rasul-rasul yang lain yang dapat syariat, dapat kitab. Kemudian nabi-nabi yang melanjutkan dakwahnya para rasul. Kemudian baru para sahabat. Nah, tapi kalau kita kata umat ini, maka tak salah kalau kita kata setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, tapi kalau manusia secara umum, jangan lupa para rasul dan para nabi. Nah, kalau nak namakan anak pun, lebih afdal namakan anak dengan nama para rasul dan para nabi. Kalau nak ikutkanlah. Nah, baru para sahabat. Tapi seperti mana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua nama yang paling afdal adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Nah, itu adalah the full submission and full salvation towards Allah Azza wa Jalla. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sekilas kita akan sedikit sebanyak menyebutkan tentang mereka, para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Abu Bakar As-Siddiq, apakah itu nama asli beliau? Tak, itu adalah kunyah. Nah, itu adalah merupakan kunyah, iaitu gelaran. Kunyah ni ada dua jenis. Nama gelaran ni ada dua jenis. Satu dinamakan kunyah, satu dinamakan laqab. Nah, okey. Kunyah dan laqab. Al-kunyah dan laqab. Nah, kunyah ni apa yang dimulakan dengan Abu, Ummu. Sedangkan laqab dia bersifat lebih umum, tak ada ummu atau abu. Nah, maka sebagai contoh, Abu Bakar, bila kita dengar Abu Bakar ni berarti apa? Kunyah ke laqab? Kunyah. Abu Bakar. Laqabnya Abu Bakar apa? As-Siddiq. Jadi Abu Bakar adalah kunyah, As-Siddiq adalah laqab. Nah, namun apakah makna sebalik daripada ini? Dan apa sebenarnya nama beliau yang asli? Apa nama beliau yang original? Abdullah. Nah, Abdullah ibn Abi Quhafah. Atau Abdullah ibn Uthman. Abdullah bin Uthman. Jadi bapa beliau adalah seorang yang terkenal dengan nama kunyah juga. Itu dia. Nama beliau adalah Abdullah ibn Uthman. Beliau dikenali dengan Abu Bakar. Nama bapa beliau pula terkenal dengan Abu Quhafah. Jadi kalau nak ikutkan boleh Abu Bakar bin Abi Quhafah juga. Jadi nama bapa beliau Uthman, tapi lebih dikenali dengan kunyah juga, iaitu Abu Quhafah. Ramai yang tak tahu Uthman, yang tahu Abu Quhafah. Macam Abu Bakar, ramai tak tahu namanya Abdullah. Padahal itu nama sebenar. Dipanggil dengan Abu Bakar, yang bermakna Bakar ni adalah yang cepat, yang segera. Sebagaimana dalam bahasa Arab, jumlahnya biasanya dhahaba Muhammadun ilal masjidi mubakkiran. Muhammad pergi ke masjid awal, early, mubakkiran. Jadi Bakar, cepat. Kerana beliau adalah yang pertama masuk Islam dari kalangan kaum lelaki. Sebab tu Bakar, yang cepat, yang segera. As-Siddiq adalah untuk apa? Karena peristiwa Isra' Mi'raj. Beliau adalah yang terus mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana berlaku Isra' Mi'raj pada tahun ke-10 daripada kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah. Nah, 10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah. Bila mana Nabi SAW mengkhabarkan beliau Isra' Mi'raj, Abu Bakar terus percaya.
Nah, tak pernah doubt sedikit sama sekali. Sedikit pun sama sekali. Beliaulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Takkan kita sebut tentang Abu Bakar je kan? Siapa yang lebih patut untuk kita kenal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kunyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abul Qasim. Nah, Abul Qasim, father of Qasim. Kerana beliau ada 3 anak lelaki, Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Nah, tapi 3-tiganya semua meninggal sebelum meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wallahu alam, tapi para ulama ada yang mengatakan di antara hikmahnya adalah supaya Islam ini tidak menjadi kerajaan. It would not be a kingdom. From so-called king to his son and then to his son, to his son, to his son. Wallahu alam. Ada yang cuba untuk memetik hikmah kenapa 3 anak lelaki baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum baginda. Nah. Beliau adalah Abul Qasim. Laqab beliau apa? As-Sadiqul Amin. Naam, As-Sadiqul Amin. Nah, yang jujur lagi dipercayai. Dan laqab beliau ni sallallahu alaihi wasallam daripada sebelum Islam lagi dah ada. Orang dah memberi beliau gelaran Al-Amin, iaitu yang dipercayai. Nah. Dan nama beliau sallallahu alaihi wasallam bermakna apa? Muhammad. Yang terpuji. Daripada Hamidah Ahmadu. So it was extracted or derived from the very same root verb of Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd. Iaitu all praises is due to Allah. Segala puji bagi Allah. So Muhammad is ism maf'ul. Object for dipuji. And beliau bernama Ahmad juga. Yang bermakna, because Ahmad comes in the superlative form. You got the normal, comparative, superlative. Big, bigger, biggest. So Ahmad is the most praised one. Yang paling terpuji. So nama beliau kedua-dua. Yang dipuji dan yang paling terpuji. Muhammad wa Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nama beliau Umar. Kunyah beliau Abu Hafs. Abu Hafs. Laqab beliau Al-Faruq. Naam, Al-Faruq yang bermakna yang membezakan antara hak dan batil. Daripada kalimat farq. Al-Faruq yang membezakan mana yang hak, mana yang batil. Naam. Bagaimana dengan Uthman bin Affan? Apa kunyah beliau? Anda tak berapa ingat kunyah beliau radhiyallahu anhu. Tetapi apa laqab beliau? Laqabnya adalah Dhun Nurain. Naam, Dhun Nurain. Nah. Bagaimana dengan Ali bin Abi Talib? Abu Turab. Kunyahnya adalah Abu Turab. Ada yang tahu laqabnya? Abul Hasan. Naam. Father of Hasan. Husain adik. Ada Husain adik, Hasan abang. Nah. And they are not twins, Please. Okay. The misunderstanding and misconception of ramai, Hasan Husain adalah kembar, padahal bukan. Abang adik. Like 2 tahun, 3 tahun, something like that. Nah, bukan kembar. Bila anak dapat anak kembar pun ramai yang cakap namakan Hasan Husain, namakan Hasan Husain. Nah, padahal memang bukan kembar pun Hasan Husainnya radhiyallahu anhuma. Nah, tapi it's okay. Nah, baik. Maka itu adalah tadi khulafaur Rashidin radhiyallahu anhum ajma'in. Berkenaan dengan fadilat or the virtues of Abu Bakar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila, lattakhadhtu Aba Bakrin, walakin akhi wa sahibi." Seandainya aku menjadikan teman pilihan daripada umatku, sebenarnya kalau ikut terjemahan di sini teman pilihan, tetapi yang lebih tepat adalah kekasih. Nah, jadi Khalil ni daripada
sifat yang bernama Al-Khullah. Al-Khullah. Dan Al-Khullah ini adalah setinggi-tingginya kasih sayang. Paling tinggi kemuncaknya love, mahabbat hai. Nah, pyar, cinta adalah Al-Khullah. Sampaikan tak boleh ada satu manusia pun yang boleh mengambil seseorang lain sebagai khalil, tak boleh. No mankind can take another mankind as a khalil. Hanya Allah je yang boleh buat tu. Di mana kekasihan Allah adalah siapa? Ibrahim alaihi salam. Ibrahim mendapat gelaran Khalilullah. Kekasih Allah. Punya sayangnya Allah dengan Nabi Ibrahim AS. Khalilullah. Kekasih Allah. Dan manusia tak boleh ambil. Sebab tu Nabi sebut, lau kuntu muttakhidhan khalila. Sekiranya aku boleh mengambil dari kalangan manusia sebagai khalil, kekasih yang paling kemuncak tingginya, maka niscaya aku telah mengambil Abu Bakar sebagai khalil aku. Tapi tak. Dia adalah akhi wa sahibi. Dia adalah saudaraku dan sahabatku. Pasal tak boleh. Just pasal tak boleh. Kalau tak, Nabi akan ambil Abu Bakar kira sebagai inilah khalil aku. Tapi Allah je yang boleh buat this al-khullah. That tinggi. Dia punya tinggi dahsyat. Sampaikan apa tahu? Ada sebuah hadis yang bercerita tentang keadaan hari kiamat, di mana pada ketika itu kemurkaan Allah Azza wa Jal dan keadilan Allah Azza wa Jal adalah pada kemuncaknya, at its peak. The pinnacle of just and murka. Firm. Allah punya firm masa tu. Bukan hatred tau. Tapi firm. Because hate is lain. Allah punya firm masa tu. Sampaikan terlihat. Karena all this while, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, most gracious, most merciful. Betul? Punyalah Allah punya streak masa hari kiamat towards all, sampai Nabi Ibrahim AS berkata kepada Allah, Ya Allah, even towards me, Ya Khalil, yani. Nabi Ibrahim sampai cakap macam tu. Like, even towards me, towards all, you're that strict and firm, yani. Pasal hari kiamat. So Allah dah kasih kita masa. Allah dah kasih kita masa. Cukup masa dah. Dah berjanggut lebat dah semua. Nah, cukup masa. So bila judgment day, dah no excuse, no hujah anymore. It's against us, not for us. We've been given time. Sampaikan begitunya strict Allah, nampak sangat ketegasan Allah, sampai Nabi Ibrahim tertanya-tanya, Ya Allah, even towards me, Ya Allah, Ya Khalil, kekasih engkau. Nah. So kalau Nabi Ibrahim AS sahaja tak berani, dan sampai tertanya-tanya, kita apalah sangat banding dengan Nabi Ibrahim AS. Namun ketika di dunia, begitu lantangnya kita, begitu beraninya kita terhadap Allah Azza wa Jalla. And then we claim that kita sayang Allah. Jadi kalimat Al-Khullah, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tak boleh nak amalkan Khalil. Hanya Allah sahaja yang ada Khalilullah. Nah. Ucapan Ibnu Umar
radhiyallahu anhuma masih bercerita tentang fadilat Abu Bakar radhiyallahu an. Kami pernah berkata, jadi para sahabat ni, lagi-lagi Ibnu Umar. Ibnu Umar ni adalah di kalangan sigarus sahabah. Sigarus sahabah kira macam budak-budak. Kira Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, kan? Ibnu Amr bin al-As, semua tengah, selalulah diorang amongst them, diorang macam compare tau. Compare the seniors, the kibarus sahabah, the seniors among the sahabah. So Ibnu Umar berkata, kami pernah berkata di antara kita lah, pada masa ketika Rasulullah sendiri masih hidup, mereka selalu berkata-kata di antara mereka, sahabat paling baik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Dan ucapan itu sampai ke telinganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya. Kalau benda tu salah, mesti Nabi dah ingkar. Jadi ini adalah di antara bentuk hadis apa? Takrir. Iaitu suatu yang berlaku di hadapan Nabi dan Nabi tidak ingkari. Maksudnya benda tu okey. So bila ada sahabat-sahabat kecil-kecil, diorang kira macam compare, kira yang paling power Abu Bakar ya, kan, amongst them, no? And then mesti second Umar kan. Itu Uthman, kemudian Ali. Ni Rasulullah masih hidup. Belum cerita tentang Rasulullah dah wafat, kemudian tahu-tahu sejarah mengatakan Khulafaur Rasyidin lah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Itu kemudian. Itu 40 tahun. Khulafaur Rasyidin, the span of 40 years. Ni tak. Rasulullah masih hidup sallallahu alaihi wasallam. And the juniors amongst the sahabah, diorang dah cakap-cakap. And it got to the ears of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he never denied. And so it proves the recognition from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu juga mengatakan, ini Ali yang cakap, orang terbaik umat ini. Nampak? Umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seandainya berkehendak, aku akan menyebut nama yang ketiga iaitu Uthman radhiyallahu anhu. Nah, ini Ali sendiri, coming from him radhiyallahu anhu. Kira Abu Bakar dengan Umar without doubt. Okay? No two will dispute. And then kira macam dia being humble, dia cakap, kalau kau nak aku sebut yang ketiga juga, aku akan cakap Uthman lah. Walaupun para ulama cakap, ini take this from me this is very important. Abu Bakar dan Umar secara urutan ialah ijma'. By the consensus of the scholars, first Abu Bakar, second Umar. Namun, jikalau ada yang mendahulukan Ali over Uthman, tak salah. It's not wrong. Maksudnya, siapa nombor 3, siapa nombor 4, boleh untuk khilaf. Kalau ada yang cakap Ali lagi bagus daripada Uthman, atau siapa yang cakap Uthman lagi bagus daripada Ali, it's okay. Itu boleh. Tapi Abu Bakar dengan Umar, tak boleh. Dia punya order memang macam tu. Abu Bakar followed by Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keempat, menetapkan keutamaan mereka dan mengakui kelebihan-kelebihan mereka. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan-kelebihan Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum ajma'in terhadap Gunung Uhud. Ketika Gunung Uhud yang bergetar dan bergegar bersama para sahabat yang berada di atasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uskun Uhud, innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Jadi ketika mana 4 orang ini, atau should I say 5 orang, iaitu termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 orang berada di atas Uhud sampai bergetar, shaking, karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kira macam, betul ke Nabi ada dekat atas aku? Macam imagine ada orang mulia datang ke rumah hantar ziarah. Macam hantar tak percaya, betul ke Fulan sekarang tengah ada dekat rumah aku kan? Macam tak percaya gitu. Saya silap nak kasih air kopi teh pun menggeletar. Kan? Macam tak percaya gitu. Fulan ni datang ziarah rumah anak.
Out of ramai orang yang ada kat luar sana, orang ni lah yang paling last anda ingat akan ziarah. Pasal I'm a nobody misalnya. Tiba-tiba orang mulia ni datang. Wah, dia pun merasa senang dan suka. Maka Nabi bersabda, diamlah wahai gunung Uhud. Iaitu janganlah engkau bergegar. Sesungguhnya padamu atau di atasmu ada seorang Nabi, seorang Siddiq dan 2 orang syahid. Berarti 4 orang. Nah, betul 4 orang. Okey. Seorang Nabi, seorang Siddiq dan 2 orang syahid. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siddiq Abu Bakar dan syahid dan 2 syahid. Kenapa? Kerana kedua-dua Umar bin Khattab dan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhuma, kedua-dua mereka telah dibunuh. Jadi mereka berdua bukan meninggal natural cause, tak, tapi assassinated. Nah, assassinated. Sebab tu disebut sebagai syahid. Nah. Tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berdoa dengan sebuah doa yang begitu pelik. Nah, doa yang begitu pelik. Di mana dia berdoa, Allahumma inni as'aluka syahadata fi sabilika wal mauta fi baladi rasulika. Jadi dia selalu doa dengan doa ni tau. Sahabat semua pelik. Macam, ya Umar, macam mana kau boleh doa dengan doa ni? Macam tak masuk akal. Tapi dia cakap, tak apa, aku tetap nak minta juga. Tahu maknanya apa? Allahumma inni as'aluka syahadata fi sabilik. Umar doa, ya Allah, aku minta meninggal syahid di jalanmu. Wal mauta fi baladi rasulik. Tapi syahidnya tu adalah di dalam kota nabimu. Padahal kalau kita perhatikan, setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Islam dah prosper. Madinah tu dah expand. Dah jadi daulah Islamiah yang kuat, yang disegani dan digeruni. So kalau dia minta meninggal syahid fi sabilillah, okeylah. Okeylah kalau kat mana? Okeylah kalau kat luar kan, make sense. Keluar pergi jihad, lawan Rom ke, Persian ke, mana ke. Tapi dia nak syahid tapi dalam kota Nabi. So macam tak logik gitu. Sahabat semua macam, ya Umar, macam mana kau boleh minta doa macam ni? Cakap, aku yakin Allah akan kabulkan doa aku. And benar. The day when he got assassinated, he was assassinated in the masjid of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, and he was killed by a Jewish guy by the name of Abu Lu'lu'a al-Majusi. No, Majusi, worshipper of fire. Nah, mereka atau dia ni adalah seorang yang bukan Muslim. Jadi bila dia dibunuh, dia ditikam, dia tak tahu tau sebenarnya. Pasal bahasa dia ditikam tu, masa tu waktu solat subuh. Gelap, tak nampak. Dia dirodok, ditikam beberapa kali. So, at a later stage, dia tanya, siapa yang tikam aku? Jadi dikhabarkan, oh, Abu Lu'lu'a al-Majusi. Umar cakap apa tau? Alhamdulillah. Dah kena cocok ni, Alhamdulillah dia cakap. Pasal yang cocok dia adalah orang non-Muslim. Dia happy. Kena cocok, happy, cakap Alhamdulillah. Anta nak sampai level of iman mana, yang mana anta ditikam, anta cakap Alhamdulillah. Nah. Itu penting tu. Itu penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Ali, amma tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa? Tidakkah kamu rela, wahai Ali, di mana tempat kamu daripadaku adalah bagaikan tempatnya Harun kepada Musa. Bagaikan tempatnya Nabi Harun kepada Nabi Musa alaihi wassalam. So Ali pun ada fadilatnya. Nah, semua sahabat ada fadilat masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Fatimah radhiyallahu anha, Fatimatu sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah merupakan ketua kepada wanita ahli syurga. Ketua kepada wanita-wanita ahli syurga. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam,
Inna likulli nabiyyin hawariya wa inna hawariyik Az-Zubair bin Al-Awwam. Masya Allah, tabarakallah. Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada bodyguardnya. Bagi setiap nabi ada bodyguardnya. Nah, dan bodyguardku adalah Zubair bin Awam. Dan Nabi sebut ni kepada Zubair setelah perang Khaybar. Bila mana di dalam perang Khaybar, Az-Zubair bin Awam dia lawan in a mubarazah, in a duel with a Jew, yang mana Jewish guy ni dia besar, kuat. Tapi Zubair bin Awam dapat kalahkan dia. Kemudian Nabi sebut ni, sesungguhnya bagi setiap Nabi tu ada dia punya personal bodyguard, pengawal peribadi. Dan pengawal peribadiku adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Pengawal peribadi Az-Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Awam. Beliau adalah salah satu daripada 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Mu'adh dan Abu Ubaidah Amr bin Al-Jarrah. 10 sahabat yang dijanjikan masuk syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Specified by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ialah Zubair ibn Al-Awwam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma. Ya Allah, cintailah keduanya kerana sesungguhnya aku mencintai keduanya. Jadi kedua ini adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. For our info, apakah anak Fatimah radhiyallahu anha cuma 2 ni saja? Sebenarnya tidak, ada ramai lagi. Nah, ada ramai lagi selain daripada Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Abdullah bin Umar. Inna Abdullahi rajulun salih. Masya Allah. To get this kind of recognition from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he said, sesungguhnya Abdullah adalah seorang lelaki yang saleh. Masya Allah, tabarakallah. Dapat tazkiyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sembarang orang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, anta akhuna wa maulana. Engkau adalah saudaraku sekaligus hamba kami yang kami bebaskan. Jadi begitu sayang dan cinta kepada Zaid bin Harithah ni, sampai Nabi pun sebut. Di situ disebutkan adalah perbezaan antara abdun dengan maula. Abdun dan maula. Abdun adalah hamba yang masih diperbudakkan oleh tuannya. Masih under slavery, under the master's care. Kira masih dia punya harta milik dia. Di mana hamba ni adalah bagaikan harta, boleh diwariskan. So kalau tuan dia meninggal, waris kepada anak dia. Hamba ni dia tak ada human rights, istilahnya. Dia bagaikan harta milik tuan dia. Macam mana boleh jadi slavery? Kita pernah discuss, slavery berlaku kerana peperangan. Di mana setelah peperangan, orang-orang ni adalah tawanan perang, prisoners of war. So prisoners of war yang the victorious clan ambil prisoners of war, bawa balik jual. They take it as their own slave atau they sell them dekat market bila balik ke negeri mereka. The victorious clan ambil. So slavery come out from there. So abdun adalah yang masih diperbudakkan. Sedangkan maula adalah hamba yang telah dibebaskan. Nah, jadi sebagai contoh ada Zaid bin Harithah. Beliau adalah maula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ada seperti Salim. Sahabat namanya Salim, Maula Abi Hudzaifah. Jadi Abu Hudzaifah ni ada hamba bernama Salim. Masa dia hamba, dia dipanggil Amdun, tapi dibebaskan oleh Abu Hudzaifah. Maka dia adalah Salim. Dan nama sahabat ni dikenali dengan Salim Maula Abi Hudzaifah sampai hari ni. Salim maulanya Abi Hudzaifah, iaitu hamba yang telah dibebaskan oleh Abu Hudzaifah. Dan beliau adalah salah satu daripada hamalatul Quran, salah seorang penghafal Al-Quran. Hamba yang sebelumnya hamba miliknya Abu Hudzaifah. Kemudian ada Bilal ibn Rabah, di mana tuan sebenarnya adalah Umayyah. Tuan sebenarnya, majikan dia adalah Umayyah, tapi dia dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar beli daripada Umayyah. Bila Umayyah nak jual dekat Abu Bakar, kan, lepas yang cerita Bilal kena azab, kena torture tu semua kan, Abu Bakar datang nak beli Bilal daripada Umayyah. Jadi Abu Bakar cakap, aku nak belilah. Dia cakap, baguslah. Kan? Baguslah. Dia pun tak guna untuk aku. Kan? Aku suruh dia cakap, masuk balik ke agama nenek moyang, dia pun tak nak. Dia terus sibuk ahad. Betul? Dia tak nak keluar daripada agama Islam. Kau beli. Nah. Dan Abu Bakar cakap, okey, aku beli dia dengan beberapa keping dinar emas. A certain number. Letaklah sebagai contoh, just for namesake, letaklah 20 dinar contoh. Aku beli dia 20 dinar. Kemudian Umayyah cakap, okey, ambil. Nah, silakan. Tak guna pun untuk aku. Kemudian Umayyah cakap apa tahu? Pasal kira dia nak mengejek Abu Bakar. Dia nak cakap, wahai Abdullah, wahai Abu Bakar, dia panggil Abdullah lah, tak panggil Abu Bakar kan. Kalau engkau nak beli dia dengan 1 dirham pun, dengan 1 perak pun, sebenarnya aku akan let go. Kira dia nak cakap yang Abu Bakar ni dah rugi lah. Macam kalau kau nak beli 10 sen pun aku jual. Sekarang kau sebut $200 kan? Dia sebut $200. Kalau kau nak beli 10 sen pun aku jual. Dia nak main-mainkan Abu Bakar lah. Kau nak buat Abu Bakar merasa rugi. Abu Bakar sedih ke? Abu Bakar rasa rugi ke? Abu Bakar jawab, ya Umayyah, kalau engkau nak jual dia dengan letaklah 2,000, 20,000, 200,000 dinar sekalipun, aku akan beli juga. Nah. So, siapa yang merasa rugi sekarang? Umayyah. Umayyah, kalau gitu, kalau tahu aku jual up lagi harga. No? Kalau tahu 20 tu aku tak ambil. Aku nak tambah tinggi lah. Kan? Abu Bakar cakap, kalau kau jual dia lagi mahal pun aku beli lah. Nah, jangan kata, ini 2 dinar yang tadi aku flower atau 20 dinar lah. Lagi mahal pun aku beli. So, Umayyah rasa rugi. Nah. Radiyallahu anhum ajma'in. Kemudian, untuk pengetahuan kita, Zaid bin Harithah ni, pernah suatu ketika bernama apa? Zaid bin Muhammad. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengambil Zaid sebagai anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya namanya Zaid bin Harithah. Kemudian Nabi namakan dia kerana terlalu sayang dengan Zaid. Nabi namakan dia Zaid bin Muhammad, binkan kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Muhammad. Kemudian setelah mana diturunkan ayat tentang tahrimut tabanni, iaitu dilarang untuk menasabkan anak angkat kepada bapa yang bukan original. Tak boleh. Allah larang. Ada ayat tahrimut tabanni. Ud'uhum li'abaihim.
Jadi walaupun entah ambil nama ambil anak angkat, tapi tak boleh binkan kepada bapa angkat. Kena original bapa dia. Tak boleh bin pada dia. Jadi Zaid bin Haritha, Zaid bin Muhammad, balik Zaid bin Haritha semula. Dan bukan kata Nabi SAW sayangkan Zaid saja, tapi Zaid pun sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan kita cakap tadi, bagaimana seorang hamba boleh jadi seorang hamba? Karena perang, betul? Jadi ceritanya Zaid ni dengan Harithah, bapa dia, dah terpisah. Kerana peperangan, mereka kedua-dua menjadi tawanan perang, jadi prisoners, dah terpisah antara si Zaid dengan bapa dia, Harithah. Jadi sampailah Zaid kepada di tangan Nabi Muhammad SAW yang kemudian dibebaskan dan seterusnya. Yang nak dijadikan cerita, Harithah ni bapa dia duk cari anak dia, Zaid. Cari, merantau. Sampai dia dengar anak dia Zaid di sebuah kota bernama Mekah, yang mana tuannya adalah Muhammad dan Khadijah. Jadi Harithah pun merantau pergi ke Mekah, cari mana Zaid. Dan kemudian got to know tentang Muhammad. Siapa Muhammad yang selama ni majikan Zaid. Nabi Muhammad, being Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia cakap, "Oh, ni bapa engkau Masya-Allah." Okey. Harithah, bapaknya Zaid. Okey. Jadi macam ginilah. Memang aku tuannya, aku maulanya, tapi engkau pun bapaknya. So aku tak kisah. Apa pun kita biar Zaid pilih. Kita biar Zaid yang pilih. Kalau dia nak ikut engkau balik, wahai Harithah, silakan. Aku tak kisah. Nah. Akhirnya disuruh pilih antara bapa dengan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid pilih ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bapa dia marah tak? Bapa dia tak marah pun. Bahkan happy dan bangga yang anak dia pilih Muhammad over himself. Nah, kerana begitu mulianya akhlak dan perilaku baginda sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Harithah masuk Mekah, semua orang sebut tentang Muhammad As-Sadiqul Amin, yang terpercaya lagi amanah. Jadi he was even proud that his son has been under the care of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and was even prouder that he chose Muhammad over himself. Nah, ajibun ajib. Tak boleh nak terbayangkan bagaimana perilakunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kagum dengan beliau. Bayangkan, musuhnya kagum dengan beliau. He got the utmost respect from his enemies sallallahu alaihi wasallam. Nah, from the enemies. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ja'far bin Abi Talib, iaitu abang kepada Ali bin Abi Talib. Salah satu daripada anak pakcik beliau, iaitu Abu Talib. Jadi ada a few anak. Abu Talib ni ramai anak. Ja'far bin Abi Talib dia salah satunya. Ali bin Abi Talib salah satunya. Apa sabda baginda sallallahu alaihi wasallam? Ashbahat khalqi wa khuluqi. Bercerita tentang Ja'far bin Abi Talib ni, Rasulullah bersabda, engkau menyerupaiku dalam bentuk dan akhlak. Radhiyallahu anhu. Jadi tak pelik kalau Ja'far bin Abi Talib lalu orang sangkakan itu Nabi Muhammad SAW. Tak pelik. Pasal dia adalah di antara yang paling serupa dengan Nabi Muhammad SAW, baik dari segi khalq, iaitu rupa bentuk, dan dari segi khuluq, dari segi akhlak. Okeylah, kalau dari segi khalq, ciptaan, dari segi features, maybe kita ada cakap manusia ni ada pelanduk dua serupa. And tak pelik pasal Nabi Muhammad dengan Ja'far bin Abi Talib adalah cousins, sepupu. Bapa Nabi iaitu Abdullah dan bapa Ja'far dan bapa Ali, Abu Talib, ialah adik-beradik, which makes them cousins. Paternal cousins in fact. So dekat.
So dari segi features, kita tak pelik. Tapi bukan kata khalq, tapi khuluq pun sama. Engkau adalah yang paling menyerupai aku, bukan kata dalam rupa, tapi dalam akhlak. And siapa yang lebih mulia akhlaknya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seorang sosok manusia yang jangan kata dipuji oleh manusia, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. What more can you ask for when you're being praised by the Creator, Lord of the universe? Nah, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad, dan engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat mulia. Coming from Allah Azza wa Jal. Not from mankind, from Allah Azza wa Jal. And you, O Muhammad, has the best of qualities. Ajibun ajib. And Ja'far happens to be paling serupa. Di antara yang paling serupa, jangan kata bentuk, akhlak pun macam akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada banyak lagi. Nah, hari ni kita bercerita je tentang para sahabat. Nah, ada ramai lagi. So, ada lagi dalam 2 page bercerita tentang para sahabat dan juga kumpulan para sahabat. Ana kira kita cukup sampai di sini dahulu agar antum semua tidak pulang lewat. Okey, supaya tak balik lambat. Pasal sekarang pun jam dah menunjukkan pukul 10. Yang mana nak kerja, yang mana anak nak sekolah dan seterusnya. Nah, jadi kita lanjutkan tentang fadilat para sahabat. Kita masih ada Bilal, kita ada Salim Maula Abi Hudzaifah, ada Aisyah, ada golongan Ansar, kita ada Sa'ad bin Mu'adz, kita ada Ubay bin Ka'ab, kita ada Khalid bin Al-Walid, kita ada Hasan, ada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Nah, dan poin 5 dan poin 6 yang masih berbicara tentang para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Kemudian setelah para sahabat, kita bercerita tentang para ulama. Setelah para ulama, baru kemudian yang ketiga tentang para pemimpin kaum muslimin. Jadi 3 ni, iaitu sahabat, ulama dan para pemimpin. Hadza ma aqulu lakum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.